إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innama tajibul maktubah. Sesungguhnya wajib oleh sembahyang maktubah ay salatul khams. Sembahyang 5 waktu itu ala kulli muslimin mukallafin. Ay balighin aqilin zakarin aw ghairih tahirin. Salat maktubah, mana sembahyang yang diwajibkan. Itu mana maktubah. 5 waktu itu wajib dikerjakan hanya oleh setiap orang Muslim yang mukallaf. Yaitu yang telah sampai balik, berakal, sihat, laki-laki atau bukan, yang suci. Laki-laki atau bukan. Kemudian yang suci. Ayat dia tu campur. Maknanya sungguhnya kewajipan 5 waktu sembahyang tu adalah bagi tiap-tiap Muslim. Maka tak wajib atas orang kafir dan mukallaf. Tidak wajib atas orang yang tidak berakal lagi belum balik. Kemudian laki-laki atau lain dalam keadaan tahir suci. Kemudian dia kata fala tajibu ala kafir. Tafri' dia fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyyin majnunin mughma alaih sakrana bila ta'addin li'adami taklifihim wala ala haidin wa nufasa li'adami sihhatiha minhumah wala qada'ah alaihimah. Maka fala tajibu alal kafir, maka tidak wajib sembahyang 5 waktu itu atas kafir. Tak wajib, ada tak wajib mutalabah. Tak wajib dituntut akan mereka di dunia. Ada pun orang Islam kalau tak sembahyang di dunia, maka dia dituntut. Ya, sehingga dibunuh pada mazhab Imam Syafi'i dia. Kalau disuruh dia taubat, maka dikerat kepala dia. Ya, itu dituntut. Kalau dalam Islam hukum dia. Tapi hukum Islam tak jalan, macam itulah. Jadi tak wajib atas kafir asli. Kafir yang asli. Apa makna kafir asli? Nak keluar kafir yang bukan asli. Ya. Kafir asli maknanya dia lahir memang dia orang kafir. Kemudian dia masuk Islam. Ya. Berbeza dengan kafir yang tidak asli. Dia orang Islam, kemudian dia murtad. Itu bukan kafir asli. Jadi kalau murtad dia 3 tahun, kemudian dia kembali pada Islam, dia wajib mengqada seluruh sembahyang yang ditinggalkan. Puasa dia kena qada, ibadat-ibadat dia kena qada. Berlainan kafir asli. Sebab dia kait sini kafir kafirin asliyin. Kafir yang asli. Orang kafir ni umur dia 70 tahun. Baru dia masuk Islam dapat hidayah. Maka adakah perlu diqada? Tak perlu. Berdasarkan ayat in yantahu yufar lahum ma qad salaf. In yantahu, sekiranya orang kafir asli ni dia masuk Islam, maka yufar lahum ma qad salaf, diampunkan segala dosa yang telah lalu. Mana dia tak payah
qada apa semua ni. Itu di antara Allah Ta'ala beri keuzuran dan beri semangat untuk dia masuk Islam. Ada pun orang Islam dia murtad, dia masuk balik, itu dia kena qada balik. Ini taghlizan alaihim, Tuhan denda dia. Kau dah dapat cahaya Islam, kau pergi kembali kepada kekufuran. Buat apa? Tuhan denda dia. Ya, berbeza. Itu sebab dia kait di sini. Kafir, tapi kafir asli. Jadi ada kafir tak asli. Kafir tak asli mana? Kafir yang mukmin kemudian di kafir, kemudian dia masuk Islam balik. Itu maksudnya. Wa majnunin, dan orang yang gila. Ya, sebab dia tidak ada akal. Sebab dia kait dulu dia kata mukallaf tu mana allazi kullifah. Mereka yang diberatkan. Maknanya disuruh mereka tu kewajipan sembahyang. Maka dia maksud mukallaf tu balik sampai umur akilin berakal. Bermakna majnun dia tak berakal. Orang tak berakal ni tak wajib dia sembahyang. Dan juga mughma alai. Orang yang keadaan maknanya hitam, mabuk, mantap ada akal lah, sakran. Itu semua dia punya adik-beradik tu. Tapi bila ta'addin, orang mabuk, keduanya bukan akibat main-main. Ini bahasa Indon. Mana orang yang mabuk tadi, hitam dan mabuk bila ta'addin. Apa makna bila ta'addin? Bukan dia sengaja. Kalau dia sengaja minum arak, tiba-tiba dia langgar 2 waktu. Maka dia kena qada balik. Itu maksudnya. Pelainan kalau dia gila atau dia mabuk tadi mana bukan sengaja. Satu penyakit, maka ketiga itu dia tak termasuk dalam makna bila ta'addin. Sebab apa dia kata bila ta'addin ni li'adami taklifihim, mereka tak wajib semayang, orang gila, orang pitam dan orang yang mabuk tadi, sebab li'adami taklifihim, kerana ketiadaan taklif syar'i atas mereka itu. Mereka itu bukan panggil orang mukallaf. Wala ala haidin wa nufasain, dan tidak wajib juga atas haid, tak wajib atas perempuan yang sedang haid. Dan nufasa mana orang perempuan yang nifas. Ya. Sebab apa? Li'adami sihatiha minhumah. Kerana ketiadaan sahnya sembahyang minhumah daripada kedua dia. Haid wan nufasa. Jika orang haid, dia rajin nak sembahyang, tak sah sembahyang, dia haram hukum dia. Ya, begitu juga orang sedang nifas, dia nak pergi sembahyang, tak boleh. Tak dibenarkan oleh syarak. Jadi situ dia wajib tinggal sembahyang. Ada orang wajib semayang, kita tahu. Tanya dia, ada tak orang yang wajib tinggal semayang? Mana dia wajib tinggalkan semayang, dia tak boleh semayang. Dia semayang haram. Wah, semayang pula haram ni. Itulah orang haid. Dia tak boleh semayang, syarak tak bagi dia semayang. Orang nifas, syarak tak bagi dia semayang. Maka dia kena tinggal lah. Dan dia buat kajian pula. Kan? Puasa tu juga. Dia sedang dia puasa, 5 minit lagi, nak masuk berbuka. Tiba-tiba dia uzur. Alah sayangnya 5 minit lagi. Terus sajalah. Tak boleh. Haram hukum ni. Ya, syarak tak lulus. Sebab kita buat ibadat ikut syarak, bukan ikut kepala kita. Itu maksudnya. Habis. Kemudian wala qada'a alaihimah. Dan tidak ada qada' atas keduanya. Haid. Orang haid. 15 hari dia haid. Ya. Orang nifas. 40 hari misalnya. Maka ketiga itu wajib tak dia qada, tak wajib dia qada. Ya, itu asal. Sebab liqaliha kena berat. Ada yang pun puasa disuruh sebab puasa tak berat. Puasa kalau dia tinggal 7 hari ke boleh qada lagi. 15 hari pun boleh. Tapi kalau sembahyang, kalau 15 hari tiap-tiap bulan, 15 kali 7 apa? 75. Betul? 75 waktu, dia kena qada tiap-tiap bulan. 75 waktu, 70, berat. Jadi bila berat, syarak ringankan dia. Maka orang nifas, kalau 40 hari lagi berat. Jadi maknanya, tidak diberati mereka mengqada, itu syar'an oleh syarak. Bukan pandai-pandai ulama ada, itu syarak hukum. Bal tajibu ala murtaddin wa mu'ad. Sini tengok sini. Bal tajibu bahkan wajib qada ala murtad wa murtad. Itu
Sebab dia bukan kafir asli. Dia kafir baru datang. Asal dia Islam. Dia murtad. Kemudian dia masuk Islam balik. Wajib dia qada tu. Bal tajibu bahkan wajib ala murtadin atas orang murtad mengqada sembahyang dia. Wa muqtaddin bisakarin. Dan orang yang sengaja bisakarin dengan mabuk. Diminum arak. 3 waktu dia langgar. Banyak now. 3 botol minum. Apa 3 botol minum. 3 waktu misalan dia langgar. Zuhur, maghrib, isyak. Dah lama dia mabuk. Maka dia sadar dia kena wajib qada balik. Sebab dia mabuk tu dengan sengaja. Lagi pula berdosa tadi. Habis tu. Kemudian wa yuqtalu dan dibunuh. Tengok tu. Wa yuqtalu dibunuh al-muslim al-mukallaf at-tahir haddan wa bidarbil unuk. Dan dibunuh mana al-muslim, orang muslim, al-mukallaf, yang sudah mukallaf, sudah akil, sudah baligh, tahirin, dia tidak ada haid, tidak ada nifas, haddan. Bunuh itu sebagai hukum haddan, bukan kufran. Dia kufran lain, dia murtad. Orang murtad, suruh dia masuk Islam balik, itu undang-undang Islam. Kalau disuruh dia tak nak didegil ke, maka dibunuh. Dia pancung kepala dia maknanya. Itu dia panggil sebab kufran. Di sini bukan sebab kufur bunuh ni. Sebab haddan, hukum had. Haddun, haddani, hudud. 1 dia panggil had. 2 dia panggil haddan. Kalau banyak hukum Islam dia panggil hudud. Itu panggil hukum hudud. Tolak hudud murtad. Dengan dia murtad ni. Habis. Bunuh dengan apa? Bidar bil unuk, dengan pancung kepala. Bukan dengan sengat dia dengan karen oleh itu hak zalim. Ini dia karen kau gigil-gigil nyanyi kan. Islam kau tengok dia bunuh sekali je. Habis. Nampak ngeri kepala tapi tak ada apa. Mayat tu pum sekejap je. Ini kat tengah jam nyanyi kawan tu kan. Islam tak nyeksa. Bunuh pun Islam suruh dengan cara baik. Sab sekali je. Jadi maknanya kalau orang Islam tahu dan betul jalan ni, insya-Allah tak ramai orang tinggal sembahyang. Yang degil sangat tu lain. Ini tak tinggal sembahyang pun saja. Dan orang bang maghrib dia tepek roti canai terbang. Pum saja. Padahal itulah bila tak jalankan syariat itulah jadi dia. Habis tu. Kemudian in akhrajaha. Dibunuh tadi tu in akhrajaha, sekira mengeluarkan ia al-maktubah. Mana seorang tu mengeluarkan sembahyang yang maktubah amidan, sengaja. Itu nak kata. Dia kena hukuman tadi pun tengok ada syarat dia. Dia keluar tu sengaja, orang bang suruh sembahyang tak ada saja. Dia buat main-main. Dia main dam dan sebagainya. Memang jahat nafsu dia, tak nak sembahyang. An waktu jam'in, daripada waktu jamak tu. Manakala zuhur dia tinggal tadi tak boleh kerak kepala lagi. Zuhur boleh, asar boleh jamak lagi. Itu maknanya. Sampai asar kan dia tak degil, suruh qada, suruh tobat, tak nak juga, baru dia kerat. Awak sembahyang tinggal, tobat, qada. Kalau tidak, tengok pedang, kilat. Bukan dia qada dengan sembahyang sunat, siap dibuat. Dia tengok berkilat, kalau degil, memang nak mampu. Kan? Dia tunjuk suruh tobat dulu. Baru tangkap pergi kerat, suruh dia tobat. Dia bertobat, qada balik, okey, selesai. Dia terik pedang berkilat tuan, siap dia zikir sekali. Dan Islam bukan nak dera orang, nak didik orang biar dia jadi baik. Itu menandakan sembahyang ni besar. Buat menipu orang, dia tak kena hukum kerak kepala, dan mengumpat orang, dia tak kena kerak kepala. Dia tak sembahyang kerat dia main-main. Sebab sembahyang ni silatun bainal abdi wa rabbi. Kontak antara hamba dengan Tuhan. Kalau tak sembahyang, tak ada arti orang tu hidup atas dunia. Orang tak sembahyang ni tak ada arti hidup atas dunia. Kalbahaim, seperti kaki 4. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada itu. Jadi oleh kerana syarak beri hukuman keras itu. Supaya mereka jangan meninggalkan sembahyang. Manusia ni dia jahat macam mana pun, kalau sembahyang dia kekal lagi, insya-Allah dia ada ruang jadi baik lagi. Sembahyang jangan tinggal kok mana pun. Kalau tinggal sembahyang dia ambil. Sebab tu syarak letak hukum keras itu. Dan hukum bukan keras, hati yang keras ni, tu. Itu dikait kepada amidan dengan sengaja.
Tinggal tu an waktu jam'in laha. Waktu yang boleh jamak lah. Kalau subuh tak adalah. Habis subuh tu kena hukum. Ya. In kana kaslan. Jika dia tinggal tu mana kaslan. Kerana malas. Dia tinggal sengaja. Tapi tinggal dia kaslan. Kena malas. Ma'a'iktika diwujubiha. Serta dia iktikad. Semayang ni wajib. Saya tahu wajib. Habis kau tak semayang pasal. Saja je saya malas. Illam yatub, kemudian suruh dia tobat. Ya, kalau dia kata tak semayang, sebab apa dia kata semayang bukannya wajib 5 waktu. Semayang 5 waktu ni orang Arab dia wajib, orang Melayu tak wajib. Kata tu kena kerat kepala, murtad tu, tolak hukum murtad. Ya. Man jahada ayatan minal Qur'ani faqad halla darbu unuqih. Siapa yang tolak satu hukum ayat Quran maka halal pancung tengkuk dia. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ditinggal tu bukan kena tolak hukum, dia tahu sembahyang wajib, tapi tinggal apa kau tinggal sembahyang. Kena kaslan, malas saja. Ya. Ma'a'iktika diwujubiha, serta dia berpegang dengan kewajipan sembahyang. Habis kau tak tinggal sembahyang ni, kau tinggal tak wajib ke? Tak, sembahyang wajib. Habis kau tak sembahyang, saya malas sajalah. Itu kena hukum, kalau dihukum dia tobat, tak kenalah. Kalau kita nak tobat qada, dia kerat, tapi kerat dia tadi haddan. Kalau diengkar itu kufran. Berbeza dua tu. Kalau dikerat kepala dia haddan satu, kufran satu. Kalau haddan dia yakin sembahyang wajib tapi dia malas dia. Suruh tobat pun dia malas juga, anak kena kerat. Tapi kalau dia kata sembahyang tak wajib itu kufran, kufur terus, ya. Tapi kalau dia kata sembahyang ni wajib, kau tinggal malas, tobat, tu dia tobat. Itu tak kena keratlah. Dia suruh pilih. Saya tengok pedang tak nak tobat tu memang nak maut je. Ya. Ba'da istitabah, kemudian daripada disuruh dia bertobat. Bacakan ni hukum semayang gini dan hukum syariat dia kata ni kena kerat. Kau bertobat tak kena. Dia pun bertobat tak ada apalah. Itu saja mana. Wa ala nadbil istitabah la yudmanu man qatalahu qabla taubah. Lakinnahu ya'sam. Menurut pendapat bahawa menyuruh bertaubat itu sunat, tidak wajib. Wa 'alan nadbi ay wa in jaraina ala qauli bi qaulin nadbi. Kalau kita berjalan atas kaum mengatakan sunat istitabah. Sunat bagi orang tadi jangan pancung dulu, suruh dia bertaubat dulu. Maka la yudmanu man qatalaha, maka pemancung leher itu yang menunda sembahyang seperti atas sebelum bertaubat adalah tidak dikenakan pidana, tetapi pemancung itu telah menjalankan dosa. Payah baca pidana. Apa maksud dia? Maksud dia wa alanna bil istitabah. Kalau berlaku atas pendapat yang mengatakan sunat suruh dia taubat. Tiba-tiba dia tak suruh taubat kawan tu. Dia terik dia pancung. Kalau dia suruh taubat wala yudmanu man qatalaha. Pada suruh bertobat, kemudian didegil, kita bunuh dia, maka tak ada kena apa hukum pada orang membunuh. Sebab dah suruh. Ya. Qabla taubati. Lakin ya'sam. Tapi kalau sekiranya dia tak suruh, itu makna dia berdosa. Yang buat kerja itu berdosa betul mancung dia. Sebab apa dia tak suruh bertobat dulu. Kemudian wayuk talu kufran. Jadi orang meninggal semayang ni dua. Dia tinggal kaslan, atau dia tinggal lagi kufran. Kalau dia tinggal semayang, dia kata semayang tak wajib, itu kufran, kufur terus. Sebab dia menolak hukum. Kalau dia yakin hukum wajib, cuma kaslan, dia malas saja. Dia meninggal semayang, dia kata dia malas, dia bukan kata tak wajib, memang semayang wajib. Dia malas dia kata. Itu beza tu. Jadi kalau yuqtalu kufran, dibunuh sebab kufur, in tarakaha, jika dia meninggalkan semayang jahidan, mana engkar wujubaha akan kewajiban semayang. Kau tak tahu ke semayang zuhur, asar ni wajib semua. Tak wajib, mana ada wajib. Di zaman moden kan. Wah, dia buat kepala dia kan. Maka ketiga tu, hukum dia kufur sebab dia menolak benda yang wajib maklumun minaddin biddarurah. Benda yang diketahui wajib, ya, secara umum dengan mudah. Ya, orang kafir pun tahu. Lu tak dah pergi sembahyang Jumaat kah? Kan kita tak pergi sembahyang Jumaat, dia pula marah. Kau tak pergi sembahyang Jumaat kah? Sembahyang Jumaat kau wajib.
Orang Cina kata, dia tak Islam, dia pun tahu mana benda tu mudah. Mana benda yang mudah begitu pun kalau dia engkar, jawab dia kufur. Jawab dia kepala yuksalu wala yusalli alaih. Masya Allah, berat ni. Wa yuqtalu kufran. Kalau sekiranya dia meninggalkan semayang, dia engkar hukum tak wajib, maka kufur satu. Intarakah jahidan, kalau ditinggal semayang tu sebab dia engkar wajib semayang. Kalau begitu lepas itu dipukul, yuktal, dibunuh, fala yuksal, tidak dimandikan. Wala yusalli alaihi, dan tak disemayangkan. Ya, kerat bungkus gimana tanam. Itu hina, tak hinanya orang meninggalkan semayang serta orang yang mengengkarkan kewajipan sembahyang 5 waktu. Itu. Kemudian wa yubadiru man marra bifai'atin ujuban in fata bila uzrin fayalzamuhu al-qada'u fauran. Wa yubadaru, dan dituntut segera man marrah, mereka yang telah lalu. Ya, siapa mereka lalu yang tinggal ke semayang bifa'itatin, dengan fa'ita ay wujuban. Mana ditinggalkan semayang tadi, ya, dengan sengaja yang wajib, infata bila uzrin. Kalau dia tinggal semayang dengan tak ada uzur. Ya. Masuk waktu, dengar azan zuhur, dia tak semayang saja. Sampai masuk asar, maka wajib dia kena qada dan wajib segera. Dua. Wajib dia qada dan wajib segera. Sebab apa? Bila uzrin, sebab dia tinggal tak ada uzur. Maka fal yalzamhu, maka wajib akan dia al-qada'u oleh qada' fauran, secara segera. Kalau dia lambat, dosa itu berjalan. Ya. Berlainan kalau dia tinggal semayang bi uzrin, dengan uzur syar'i. Maka uzur syar'i dalam semayang dia ada dua ya. Pertama, dia terlupa. Semayang dia terlupa, makan dia terlupa. Ya. Contohnya seorang ni memang sembahyang isyak awal waktu. Masuk je isyak, dia memang semayang dia. Tiba-tiba hari raya tu, ramai saudara di datang ziarah. Lepas maghrib, dia pun layan sampai pukul 11. Ya. Lepas pukul 11, kawan pun Assalamualaikum balik, dia pun boom tidur. Dia terlupa. Besok pukul 11 pagi, dia pun ingat. Malam tadi tak semayang isyak. Wajib qada satu, tapi sunat saja dia segera. Dia ingat tu, sunat dia qada terus. Tapi kalau dia katakan, kang qada malam kang qada, boleh juga. Sebab dia tinggal uzur, memang terlupa. Ya, satu. Satu lagi, uzur ialah tertidur. Ya. Dia letih sekejap malam, dia tidur, bangun pukul 8 pagi. Bangun pukul 8 pagi. Jangan tar. Tar tak boleh. Dia dengar orang azan subuh, dia tar lagi. Itu tak boleh. Itu haram hukum dia. Jadi memang dia tak sadar langsung. Sadar dah habis, matahari dah naik pukul 8. Maka ketika itu wajib dia qada, tetapi sunat sahaja dia segerakan. Dia ingat tadi, atau dia semayang. Itu yang terbaik. Ada pun bukan dia terlupa, dan bukan dia maknanya tertidur. Ya, memang sengaja dia tinggal. Maka habis je waktu, pertama wajib qada, dan kedua wajib segera. Mana kalau ditangguh, dosa itu jalan. Itu beza antara orang tinggal semayang segera dengan tak segera. Habis. Kemudian satu lagi, qala syekhuna, berkata syekh kami Ahmad Ibn Hajar. Jadi pengarang kitab ni, siapa nama dia? Pengarang kitab Batu Mu'in, siapa dia? Tak ingat? Yang anak tak kenal bapak tu. Kau ngaji kitab ni kau tak ingat nama tuan. Syekh Abdul Aziz Al-Maribari. Syekh Abdul Aziz Al-Maribari. Anak murid kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar besar ni. Dia duduk di India, kawasan Malibar. Orang Melayu kita, di kawasan Palikat. Dia orang sini sana pakai kain plekat. Orang Melayu panggil kain plekat. Sebenarnya Palikat. Tempat tu nama Palikat Malbar. Kawasan tu memang Syafi'i banyak, ulama Syafi'i situ banyak. Dan dia di antara ulama besar, yang Abdul Aziz Al-Maribari.
Malibar. Ya. Anak murid bagi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau Ibn Hajar Al-Asqalani itu yang membuat syarah Sahih Bukhari. Ya, itu ulama hadis. Yang ini ulama fiqh. Apa kata Syekhuna guru kami Ahmad Ibn Hajar rahimahullah ta'ala? Walladhi yazharu annahu yalzamuhu sarfu jami zamanih liqada'i ma ada ma yahtaj li sarfih. Oh, yang zahir kalam Ibn Hajar bahawasanya yalzamuhu, lazim akan dia orang yang meninggal semayang dengan yang meninggalkan semayang sarfu jami'i zamanih. Dia kena apa? Menggunakan, mentasarruf semua masa dia untuk qada semayang. Ma ada ma yahtaj isarfi. Selain daripada barang yang berhajat dia untuk dia makan, dia nak bekerja, tu wajib lah. Selain daripada tu, jangan dia bersembang kat kedai kopi, yang main carrom, main apa. Mayang banyak tak qada, pergi qada lagi. Yang lepas-lepas tu pergi qada. Ya, tu maksud dia. Sebab apa? Umum hadis, dainullah ahaqqu ayyuqdah. Hutang Tuhan lebih mustahak dibayar. Kalau hutang dengan makhluk kena bayar, hutang dengan Tuhan lebih mustahak dibayar. Maka kalau ditinggal semayang, waktu wajib diqada. Ya. Maka lama banyak ditinggal, jangan buat kerja lain. Qada aja, kecuali kerja yang diperlu aja. Bekerja, cari rezeki, makan, tidur, atau maaf lah. Lain daripada tu, jangan sembang duduk saja tak ada lagi. Pergi qada cepat habiskan. Ini perangai orang Melayu kita, dia qada bila? Bulan puasa. Tok Imam salam, Tok Imam tengok dibangun lagi. Pasal dibangun lagi? Qada lah, Mam. Oh, kau qada sebulan setahun sekali. Macam-macam. Imam pun sakit hati. Aku salam, dia bangun. Aku salam. Ya, satu. Kemudian apa hukum? Ya, apa hukum dia buat sunat sebelum habis qada? Kalau mengikut pendapat Syekh Abdul Aziz, pendapat dia syadid ketat. Dia kata haram buat semayang sunat kalau tak habis qada. Qada adalah wajib, itu sunat. Haram buat dia kata. Itu pendapat tuan kitab kita ni. Ada pendapat yang muktamad, yang kuat, pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Bisyarhil Muhazzab, boleh buat sunat tetapi wajib qada, jangan tinggal. Qada terus saja, celah-celah buat sunat tak apa. Itu pendapat muktamad dalam Majmu' oleh Imam An-Nawawi. Tapi kalau ikut pendapat tuan pengarang ni keras, dia kata tak boleh buat sunat dia. Kita bawa teksi token nak 100. Kau pun dapat 50, kau dah minum kopi, minum apa semua. Mana boleh simpan duit sewa dulu. Kau dah dapat 100 lebih tu ikut kau lah. Kau nak makan apa pun. Itu maknanya begitu. Ya. Itu pendapat si Ibn Hajar bahawasanya dia kena gunakan segala waktu dia untuk qada akan sembahyang tadi. Ya. Bima la budda minhu, barang terdapat tidak, cik rezeki dan sebagainya. Wa innahu yahrumu alaihi tatawwu'. Wa innahu, dan sesungguhnya yahrumu, haramlah alaihi atasnya, atas orang yang meninggalkan semayang tadi, yang wajib qada, ditinggal saja-saja. Apa haram? At-tatawwu'u, oleh semayang sunat. Dia tak boleh semayang sunat, melainkan dia kena selesaikan qada. Ini pendapat yang ketat. Ya, pendapat ni ketat sikit. Dia kata tak boleh langsung. Juga Imam Nawawi kata boleh, tetapi qada tu jangan tinggal, terus saja, maka diiringkan dengan sunat. Summa qala kana wa yubadiru nadban in fata bi uzrin ila akhir wallahu a'lam. Mantan berapa? Dan 11. Dan sebelah aku muka surat 11. Matan. Orang tanya matan, muka surat. Tanya lain, jawab lain. Mana? Ini mantan. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajridu ma'a iqamatillahi iyaka bil asbab minasyakhwatil khafiyah.
wa iradatuka al-asbab ma iqamatillah iyyaka fil tajrid inhitat minal himmatil aliyah. Ini dua benda yang disebut oleh arifin billah, dua keadaan hamba. Satu dipanggil tajrid, satu dipanggil asbab. Ya, dua makam, tajrid satu, asbab satu. Maka untuk kita tidak keliru dalam perjalanan, maka kita kena tengok betul perbahasan di sini. Keinginanmu tajrid, mana melulu ibadat tanpa berusaha dunia. Dia semangat tu kan, berhenti kerja apa semua, zikir je, buat ibadat, semua dia tinggal. Dia nak tajarud, nak mengosongkan diri dia daripada usaha ikhtiar langsung. Ya. Padahal Allah Ta'ala masih menetapkan kau pada golongan orang yang harus berusaha kasab. Kasab tu mana usaha lah. Untuk mendapat keperluan seharian. Bagi dia ni wajib usaha ni. Sebab dia ada anak, dia ada isteri, ada tanggungan. Maka bila ada tanggungan, Allah Ta'ala wajibkan dia berusaha. Tiba-tiba dia tinggal semua. Tengok. Apa hukum ni tengok. Maka keinginan itu termasuk syahwat nafsu yang halus. Itu dia panggil dia buat tu sebenarnya dia mengikut nafsu. Zahir ni hebat kan. Dia lari semua tak nak campur. Dia buat ibadat. Rupanya dia tinggal kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, usaha kerja tadi. Maka itu sebenarnya dia telah terkeliru. Dia mengikut nafsu sebenarnya tu. Sebaliknya keinginan untuk berusaha kasbin. Padahal Allah Ta'ala menetapkan dirinya dalam golongan yang melulu beribadat tanpa kasab. Maka keinginan demikian itu berarti menurut semangat yang menurun dari semangat tinggi. Ya, tingkat yang tinggi. Dia ni Allah Ta'ala pilih dia duduk makam tajrid. Contoh kita kata macam guru-guru di pondok kan. Bila dia nak usaha, balik kerja kan. Sebab dia mengajar full time. Daripada pas subuh sampai zuhur, pak asar, maghrib, pak isyak, malam, pukul 1 malam. Memang tak ada ruang. Satu hari kalau kita mengaji dulu kat 120 kitab. Kan? Dan bila dia nak mengajar? Bila dia nak pergi menyangkul, bila dia nak pergi menoreh, tak ada tempat. Jadi maknanya Allah letak dia tu. Dan rezeki dia Allah Ta'ala tanggung. Tengoklah ada je Allah Ta'ala hantar. Dan tak ada sejarah Tok Guru Pondok mati tak makan tak ada. Bahkan kita tengok kadang dia senang daripada kita. Ada. Kan? Itu makna itu. Tiba-tiba dia nak pergi bekerja. Aku nak ambil lesen kontrak. Dia tuan guru pondok. Nak pergi ambil lesen kontraktor. Habis tutup pondok semua. Dia nak apa? Nak jadi kontraktor. Itu dia panggil inhitat. Turun daripada hemah yang tinggi. Turun kepada hemah yang rendah. Dan cantik dia tuan letak dia sebagai orang yang menyambung lisan Rasulullah SAW. Dia nak pergi cari kerja dunia pula. Maka ketika itu dia panggil inhitat minal himmatil aliyah. Jadi benda ni kita tengok supaya kita, kalau tak kena letak ni dia panggil jahat adab. Misal dia, seorang raja memanggil 2 orang. Dia perlukan 2 orang. Duduk depan dia tengok kelakuan orang-orang ni, dia test. Engkau duduk dalam istana, buat kerja di sini. Yang kau pergi kerja di luar, jaga ya ternakan semua, jaga pertanian dan sebagainya. Jadi 2 tugas dia pergi. Bila berlaku sebaliknya, yang duduk di luar jumpa Sultan, dia kata, Sultan saya nak duduk dalam istana boleh tak? Yang duduk dalam istana pula, Sultan saya nak kerja kat luar boleh tak? Dua-dua kena hamput, daun hamput. Kau ni pandai-pandai aku dah letak kau sini, kau nak ubah pula kan? Itulah. Jadi kalau Sultan marah, ni Allah Ta'ala lagi. Tuan letak dia makam tajrid, duduk situ. Tuan letak dia makam asbab, duduk situ. Itu maksud. Sebab tu kita perlu mengenali 2 makam ini dan kedudukan supaya jangan dia terkeliru. Bila terkeliru, pertama dia dapat murka Tuhan dan kedudukan dia boleh jadi mengikut nafsu tanpa dia sedar, nafsu yang halus. Yang kedua tadi, inhitat, dia terjatuh daripada makam yang tinggi kepada yang rendah. Itu keadaan dia. Sebab kewajipan seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikan. Lebih-lebih lagi apabila majikan itu ialah Tuhannya. Maknanya kalau majikan, bos dia dah letak kau kerja bahagian ni, kerjalah. Kan? Dia kepakaran sijil dia bahagian ni. Yang ni kepakaran sijil dia bahagian ni. Tiba-tiba dia nak masuk bahagian lain. Yang ni nak tukar. Mana boleh kan? Ya? Jadi marahlah bos. Itu kalau bos. Ini bukan bos berbos. Ini Allah Ta'ala lebih besar. Dia yang menyusun, maka ikut susunan dia. Taslim.
pada apa yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu taala supaya perjalanan dia sentiasa mendapat redha daripada Allah taala. Itu benar-benar apa yang menguntungkan baginya dan menyusahkannya. Dan tanda. Jangan nak tengok tanda kita duduk tajrid ke asbab. Tengok tanda bahawa Allah Ta'ala menempatkan dirinya dalam golongan orang yang harus berusaha. Dipanggil golongan ahlil kasab. Ya. Apabila terasa ringan bagimu, dia buat usaha tadi, dia berniaga, dia makan gaji ke tak kira, sumber yang halal, dia rasa ringan, tak ada berat untuk ibadat. Ya, ibadat dia boleh kuliah ilmu, boleh buat kebajikan, semua mudah aja. Itu menandakan dia duduk taraf tu. Duduk taraf, jangan berubah. Tu. Jadi samping dia buat kerja besar apa? Mengislahkan kalbi dia. Tu. Kalbi dia kena bersihkan. Sehingga tidak menyebabkan tertinggal suatu kewajipan dalam agamanya. Sembahyang 5 waktu bagus, berjamaah pula, ya. Kemudian menuntut ilmu pun dia rajin, hari-hari dia ada suntikan ilmu, ya. Kemudian bangun malam, boleh tahajud, boleh baca Quran, boleh ibadat banyak. Maka duduk situ, jangan lagi. Tiba-tiba dia kata aku nak speed lagi lah, tinggal kerja masuk hutan terus. Jangan tu. Ya, sedangkan dia ada kewajipan-kewajipan lain. Tu. Juga menyebabkan kau tidak tamak rakus terhadap hak orang lain. Itu dipanggil makam asbab. Mana Allah Ta'ala beri tadi melalui iktisab, cara usaha dan ikhtiar. Dan dia punya ukuran, maknanya ibadat syar'i tadi jangan terganggu. Dan tanda bahawa Allah Ta'ala telah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha. Dia panggil tajrid. Apabila Tuhan memudahkan bagimu keperluan hidup dari jalan yang tidak tersangka. Ya, dia dapat rezeki itu rezeki yang paling mulia ni. Yang ayat dia ni semua orang Melayu hafal. Ayat apa panggil? Ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tu sambung. Nampak? Semua dapat sambung. Buat apa? Ayat ni tarik duit. Oh, dia kira tarik duit. Ya, wa may yattaqillah, sebenarnya tengok ayat ni. Wa man, kalau kita mengaji bahasa Arab, man itu dipanggil man syartiyah. Maka dia ada jawab. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, tengok tu. Menjunjung segala perintah Allah dengan ilmu, dengan amal, zahir, batin, bersih, cantik. Barulah Tuhan bagi. Ya ja'allahu makhraja. Tuhan jadikan jalan keluar dalam hidup dia. Masalah dia berat-berat, kalau orang kena tak lepas, dia mudah Tuhan lepaskan. Ya, satu. Kemudian barulah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan rezekikan dia daripada dia sendiri pun tak rancang benda. Datang kok ni rezeki dia. Ya, itu dia panggil rezeki apa dia panggil? Rezeki mau'ud. Rezeki mau'udun. Rezeki yang Tuhan janji dengan takwa. Dia rezeki banyak. Ada rezeki madmun, ada rezeki maksub, ada rezeki mau'ud, ada rezeki maksub. 4 rezeki ada ya. Rezeki madmun ini tak cari pun dapat. Tapi tak banyak kan ya. Sikit Tuhan bagi sekadar untuk menyambung nyawa. Kadang dengan sebab sesuap nasi kita makan, orang jadikan sebab nyawa. Yang lain makan banyak tu semua masuk tandas sebenarnya. Ya, tu. Kemudian rezeki maksub, iktisab, Tuhan beri. Tapi sebab dia berusaha. Lagi rancak dia usaha ke darat, ke laut, Tuhan bagi. Ini kau tak pandai break, dia babas ni. Dah dapat 10,000, nak 20 nak 100,000 sebulan. Wah, lama-lama masjid suar pun dia tak kenal. Dia tak pandai break, dia babas. Ini rezeki maksud. Tuhan beri atas jalan iktisab. Ya, satu lagi rezeki mamluk. Rezeki milik aja. Ya, dia dapat rezeki itu, dia milik, dia kumpul betul. Sebab dia diikat dengan sifat bakhil. Orang minta derma pun dia tak bagi. Dia kumpul duit tuan ni. Sampai duit dah berjuta dah. Dia pun tak pakai. Malaikat maut pun ambil. Apa tak ada. Orang lain paraid. Dia tukang kumpul sampai ibadat tak boleh buat. Lepas tu dia mati, orang lain paraidkan harta dia. Dia sekadar milik saja. Itu mamluk. Ya. Kemudian yang paling mulia ni rezeki tadi. Maut. Rezeki yang Tuhan jadikan dengan dia bertakwa. Dia bertakwa sungguh. Allah Ta'ala jadikan banyak. Kalau kita tengok tuan-tuan guru, ulama-ulama dulu yang mengajar, mana dia bekerja kan, tak sempat. Bukan dia tak nak kerja, tak sempat. Kalau dia bekerja kan habislah.
Pondok orang tutup, tempat pengajian tutup. Kan? Jadi tumpuan dia apa? Dia mengajar. Maka Allah Ta'ala datang ke rezeki ya, yang tidak dikira-kira. Dari sana, dari sini macam-macam lah. Allah Ta'ala gerakkan hati orang. Allah Ta'ala macam-macam tu kerja Allah Ta'ala. Ya. Jadi bila dia keadaan begitu, dia nak pergi ubah. Apabila Tuhan memudahkan bagimu, yang memudahkan dia Allah Ta'ala. Keperluan hidup dari jalan yang tidak tersangka. Kemudian jiwamu, tengok tu, jiwamu tetap tetap tenang, tidak ketika jadi kekurangan. Ini syarat dia. Dia boleh duduk makam tajrid. Bila Tuhan bagi, okey lah. Bila Tuhan uji dia tak beranjak. Ya. Ada duit, tak ada duit, bagi dia sama je. Orang tu boleh duduk tajrid. Ya. Kalau ada duit, wah dia tenang. Tak ada duit, dia menjerit. Itu bukan tajrid, itu terjerit. Tak ada duit, dia menjerit. Aduh, aku pening kepala. Tak ada duit. Tak boleh. Dia duduk makan sebab pergi kerja. Ya. Dia orang duduk tangga ni, peringkat awliya banyak ni. Wali-wali. Dan dia saja. Dan wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Dalam kocek dia ada, tak ada sama. Ya. Kita kalau awal bulan lain, tengah bulan muka dia lain. Akhir bulan lain muka. Itu belum lagi tu. Sebab kalbi dia tu tersangkut dengan dalam kocek. Ya. Qulubuhum mu'allakun bin nuqud. Hati dia bergantung dengan duit atau belum. Belum tu taraf dia. Dia kena duduk makan sebab lagi. Kerana tetap ingat dan bersandar dia hanya kepada Allah, bukan kepada diri dia. Dan tidak berubah dalam menunaikan kewajipan. Kena uji macam mana pun, kewajipan dia tetap cantik. Urusan dengan Tuhan tidak terjejas. Syaitan sebagai musuh manusia tidak suka bila melihat manusia tenang. Kita tenang dalam asbab, dia usiknya kita. Supaya tajrid, sekarang berpusing balik. Dalam tajrid pula, dia usik kita sebab asbab. Itu syaitan. Nama pun syaitan. Dia suka merosakkan manusia. Maka ia datang membisikkan kepada manusia supaya tidak puas terdapat apa yang telah diberikan Allah Ta'ala padanya. Dan dia letak dia makan tajrid, nak melompat asbab. Dia dua asbab, nak melompat tajrid. Dan selalu membayangkan kepadanya kesenangan, kemewahan, ketenangan orang lain untuk membangkitkan sifat tamak rakus, ya, iri hati terhadap apa yang bukan bahagiannya, sehingga apabila ia telah melepaskan apa yang ia telah tenang, tenteram, ya, untuk meneruskan sifat tamak, kerakusan, akhirnya gagal amal perbuatannya dan kecewa. Itu punca dia. Ya, makna kesudahan dia akan membawa ke musnahan dalam kehidupan dia bila dia tak reti dudukkan di tempat yang telah didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah Taala yang menunjukkan bagaimana tipu daya syaitan terhadap bapa kita Adam alaihissalam dan itulah nenek kita Hawa alaihissalam, qala ma nahakuma rabbukuma an hazihi sajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tu dia cocok datuk kita. Dah bagus tenang dalam syurga, ada cocok suruh makan tu. Kau nak tetap dalam syurga tak, kau makan pokok tu. Rupanya habis tu. Pokok yang dilarang dimakan habis. Mana berkata syaitan, Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini. Padahal pohon tu yang mamnu'ah, yang ditegah mana. Melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat gitu. Ya. Atau tidak dapat kekal dalam syurga. Mana kau makan pokok tu, nanti kau akan dapat kekal dalam syurga. Dinamakan pohon tu Sajaratul Khuldi. Padahal pohon itulah yang membinasakan. Bila Nabi Adam silap ijtihad termakan, maka jadilah apa yang telah jadi, turun ke bumi. Tapi hakikat itu adalah hikmah. Ya, sebab tak berlaku benda tu, kita pun tak ada kat sini. Datuk nenek dorang kat sana je lah. Kan? Atau hikmat. Tapi nak menggambarkan pada kita, bisikan syaitan ni amat jahat. Dia masuk berbagai sudut, ya. Maksiat tu dia masuk, senanglah kita dapat tahu. Tapi dalam keadaan kedudukan yang Tuhan letak ni, kadang-kadang kita tak perasan dia masuk secara halus. Dan satu lagi, wawaswasa ilahi asyaitanu qala ya Adam hal aduluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka membisikkan syaitan, ia berkata, hai Adam, sukakah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, satu yang dapat tinggal dan dikaya, ya, kekayaan yang tak akan habis. Itu makna mengubah jenama. Ini sistem dah ada dulu.
ditaja oleh syaitan, ubah jenama. Tahu? Benda tu dilarang, tapi diubah nama Sajaratul Khuldi. Padahal benda larang. Banyak kita guna sekarang. Benda tu dilarang, membuka aurat. Ya, dilarang bukan? Tapi digunakan satu jenama, orang tak perasan. Pakaian renang. Dah tinggal sepender kawan. Nak pakai berenang, kena pakai macam ni. Ya, pakai seluar pendek, ini berenang. Tu pakaian renang. Kalau tak renang macam ni, renang kau tak sah, batal. Kena qada balik. Soalan macam itulah. Ini dipanggil ubah nama. Digunakan oleh syaitan dalam menipu. Hari ni orang tak perasan. Pakaian renang. Seolah-olah kita gambar, kalau tak pakai macam ni, berenang tak sah. Ya, itu cara dia. Dan bahan pokok tu dilarang, tapi dibubur nama Sajaratul Khuldi. Ya. Kemudian seorang berkata, beberapa kali saya telah meninggalkan usaha kasab, tapi terpaksa kembali berkasab, mana berusaha, sehingga akhirnya akulah yang ditinggalkan oleh kasab. Sampai peringkat dia diangkat makam tajrid. Maka tidaklah aku kembali kepadanya. Seorang murid merasa bahawa untuk sampai kepada Ta'ala dan masuk ke dalam barisan para wali, para kekasih, dengan sibuk pada ilmu zahir dan bergaul dengan sesama manusia akan jauh dan tidak mungkin. Lalu ia pergi menghadap kepada gurunya. Dia mengaji, ilmu biasa, mengajar apa semua kan. Dia kata macam ni rasa payah sampai ya. Dia pun tinggal pengajian dia. Dia nak speed terus masuk ke dalam hutan contohnya. Jadi dia jumpa, pergi menghadap gurunya. Tiba-tiba sebelum ia sampai, bertanya, gurunya bercerita. Dia panggil guru mursyid tu, dia kasyaf. Ya, apa dia kata? Ada seorang terkemuka dalam ilmu zahir. Ketika ia dapat merasa sedikit daripada perjalanan ini, perjalanan makrifat, ia datang kepadaku dan berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Jadi seorang ulama ilmu zahir ni, ulama fiqh, alim semua kan yang belajar, dia pergi jumpa ulama sufi, dia dapat sedap zauk perjalanan sufi ni, dia nak jumpa syekh dia nak tinggal pengajian dia. Jadi belum sampai kat syekh dah jawab dulu. Ada seorang ni baru sikit dapat sedap, dia nak tinggal semua. Tu maksud apa? Salah. Yang kau dah duduk tu mengajar lah. Kau proses lah dalaman. Tidak makna orang duduk makam asbab dia tak boleh sampai ke Tuhan. Maka sebab situ duduklah. Yang nak sampai bukan luar, dalam rohani kita prepare. Ya, dia duduk makan sebab ke, makan tajrid ke, yang penting rohani kita prepare, kita bersihkan dia sampai dia dibukakan hijab untuk makrifat yang sebenar. Itu maksudnya. Allah. Maka aku akan meninggalkan kebiasaan untuk mengikuti perjalananmu. Jawab, ya Tuan sejak bukan itu yang harus kamu lakukan. Bukan kamu pergi letak kitab kamu tak yang mengajar semua, kau buat diri lari ke hutan, bukan macam tu, kata tuan guru dia. Tetapi tetap dalam kedudukanmu. Mu mengajar ilmu syariat, mengajar macam biasa. Kau belajar ilmu syariat, belajar macam biasa. Sedang apa yang diberi Allah padamu, pasti sampai, tercapai kepadamu oleh. Manakala benda tu akan dibuka, kau akan dapat. Maka cara dia dapat usaha ikhtiar lah. Itu tasfiyatul qalbi, membersihkan akar rohani kita, dia bersih insya-Allah. Itu di antara dua kedudukan yang jangan terkeliru. Sebab bila terkeliru, dia akan rosak adab dan akan tidak kesampaian. Kemudian, sawabikul himam la tukhriqul aswal wa aqdar wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inna khairal kulli. Alhamdulillah. Subhanakallah.